Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesti rindu saya kan? Lama tak dengar saya bebel. Okey, untuk modul saya akan buat video untuk setiap topik pembelajaran kita. Sebab saya tahu kalau kata saya bagi nota, belum tentu awak baca. Tapi kalau awak baca pun belum tentu awak faham sebab benda ni semua benda baru. Okey, untuk modul 2043 iaitu Basic Quantity Surveying, saya nak ajar awak macam mana nak jadi QS. Manakala untuk modul saya satu lagi pula, macam mana awak nak jadi project manager. Okey, kita tengok satu-satu. Untuk modul 1, topik 1 kita akan introduction. Dalam Basic Quantity Surveying kita akan ada 5 topik, iaitu introduction. Yang kedua adalah construction and building law. Yang ketiga adalah contract and procurement dan juga anggaran kos. Dan yang terakhir adalah taking off. Dalam semua modul topik-topik ni kita akan belajar satu-satulah. Okey, untuk topik yang pertama iaitu introduction. Kita akan tahu apa itu pengenalan kuantiti, apa itu definisi senarai kuantiti ataupun BQ, apa itu kandungan yang perlu ada dalam senarai kuantiti. Okey, masuk kepada pengenalan kuantiti. Okey, pengenalan kuantiti. Biasanya senarai kuantiti ini dilakukan oleh juruukur bahan. Pengukuran kuantiti bangunan dilakukan bertujuan untuk menghasilkan dokumen senarai kuantiti. Untuk buat pengukuran kuantiti, kita mestilah berdasarkan kepada dokumen yang diterima pakai oleh yang diiktiraflah. Contohnya macam kita gunakan Malaysian Standard Method of Measurements of Building Work Second Edition ataupun SMM2. Kalau kata nak buat je BQ, kita kena refer pada buku ataupun dokumen SMM2. Okey, apa ada dalam dokumen SMM2 ni? Dia adalah dokumen yang menjadikan asas yang seragam untuk pengukuran kerja-kerja tersebut dengan menetapkan cara pengukuran sesuatu item dan juga menerangkan kerja-kerja yang diukur. Contohnya macam kita nak buat bangunan, dalam bangunan tu ada kerja-kerja dia dah. Contohnya kerja mengikat bata, kerja melepa, semua ada dalam dokumen SMM2. So kita akan ikut berdasarkan kepada item-item kerja tu je lah. Bila kita nak buat BQ nanti, kita akan ikut pada item-item di dalam SMM2. Okey, kontraktor adalah memahami peraturan pengukuran yang ditetapkan di dalam SMM2 dan mengetahui kandungan ataupun skop kerja setiap item yang diukur. Ini dapat mengelakkan kesilapan semasa membuat pengiraan kadar harga dan seterusnya dapat menghargakan kerja terukur di dalam senarai kuantiti dengan tepat. Okey, kuantiti yang dimaksudkan adalah anggaran amount, bahan, buruh dan machinery yang diperlukan untuk pelaksanaan sesuatu item kerja bagi sesebuah bangunan. Okey, untuk bila, contoh macam ni lah, nak bagi awak senang faham, bila kita masuk satu tender, untuk dapatkan tender tu kita kena keluarkan harga kan. Macam mana kita nak dapatkan tender? Harga yang paling relevan dan berpatutan, itulah harga yang kita akan dapat tender tu. So, macam awak, contohnya awak adalah QS untuk mana-mana syarikat kontraktor. Bila kontraktor tu, dia beli je tender, awak kena buat anggaran kuantiti. So, inilah kegunaan senarai kuantiti tu, kita nak tahu harga untuk tender tersebut. Okey, seterusnya. Okey, definisi senarai kuantiti ataupun BQ. Senarai kuantiti ataupun Bill of Quantity juga dikenali sebagai senarai bahan. Dia disediakan oleh juruukur bahan ataupun QS melalui pengukuran yang dibuat ke atas lukisan dan spesifikasi yang disediakan oleh perunding arkitek atau jurutera awam. Contohnya bila kita dah beli tender, kita akan dapat satu lukisan, kita akan dapat spesifikasi. Daripada lukisan dan spek itulah kita akan buat BQ. Okey, dokumen ini menyenaraikan kuantiti untuk kerja di dalam urutan tertentu, disusun dalam format yang diiktiraf untuk memudahkan kontraktor menghargakan kerja-kerja yang terlibat. Semua pengukuran kuantiti dibuat berdasarkan peraturan pengukuran mengikut dokumen SMM2. Apa-apa pun pengukuran mesti kena ikut SMM2. Ingat SMM2. Okey, seterusnya. Apa kandungan yang terdapat dalam senarai kuantiti? Yang pertama ada kehendak permulaan ataupun
preliminaries. Yang kedua, kita ada spesifikasi. Yang ketiga, kita ada kuantiti terukur. Yang keempat, kuantiti sementara. Yang kelima, wang prima, wang kos prima. Dan yang keenam, wang sementara. Dan yang terakhir, kita ada wang luar jangka. Dalam kandungan senarai kuantiti mesti ada ketujuh elemen ni. Okey, apa itu kehendak permulaan ataupun preliminaries? Iaitu menerangkan jenis dan takat kerja keperluan klien, kemudahan sementara di tapak dan perkara-perkara yang mempengaruhi pelaksanaan kerja. Perkara-perkara yang terlibat tidak diukur dan hanya memerlukan penerangan terperinci. Kontraktor pula akan menghargakan mana-mana item yang melibatkan perbelanjaan untuk pelaksanaan dalam bentuk harga pukal ataupun lamsam. Item-item ini tidak akan menjadi sebahagian daripada produk akhir tetapi diperlukan untuk melicingkan proses pembinaan. Contohnya, kehendak permulaan. Dia kata mesti, contohnya bila kita dah buat site clearance kan, kita nak ada, kena ada site project. Site project pula. Kita kena ada site office, kita ada site office. Lepas tu kena ada perpaipan sementara, elektrik sementara. Semua ni akan masuk dalam kehendak permulaan. Itu adalah maksud kehendak permulaan lah. Lepas tu yang kedua, kita kena ada spesifikasi. Spesifikasi ni berkaitan dengan kualiti bahan dan kerja yang biasanya tidak praktikal untuk disampaikan melalui lukisan. Dengan adanya spesifikasi, penerangan kuantiti yang diukur dapat diringkaskan dan dapat dihargakan dengan lebih mudah dan oleh kontraktor. Contohnya spesifikasi sesuatu pump ke contoh kan. Okey, spek pump ni dia banyak sangat jenis-jenis pump. Tapi kita nak, contohnya klien tu dia nak spek daripada Philips contohnya kan. Okey, dia nak spek daripada Philips, dia ada bagi tahu Philips. So kat situ sebagai kontraktor kita akan carilah model yang berkaitan untuk memasukkan dalam senarai kuantiti. Okey, kuantiti terukur. Kuantiti yang diperoleh hasil daripada pengukuran semua kerja-kerja binaan yang boleh diukur yang dibuat berpandukan kepada dokumen kaedah pengukuran standard yang diluluskan. Yang ni biasalah kerja-kerja item ataupun kerja yang kita nak buat tu mestilah berdasarkan kepada SMM2. Okey, kuantiti yang dianggap tetap. Pengukuran kuantiti hendaklah dibuat dengan tepat supaya tidak merugikan mana-mana pihak semasa pelaksanaan kerja. Pastikan kita letak harga, contohnya untuk buat dinding menggunakan bata. Kita mesti kena letak, kita kena kira harga bata semasa berapa. Kita kena kira dia menggunakan lepa apa, simen ke, lepa apa ke, semua kita kena ambil kira. Kat situ pastikan harga itu adalah harga semasa sekarang. So nanti harga semasa tu kita akan tengok pada, nanti kita akan masuk pada topik seterusnya. Jangan risau. Okey. Seterusnya adalah wang kos prima ataupun prime cost sum. Disediakan untuk kerja-kerja yang akan dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik. Biasanya untuk kerja-kerja yang memerlukan kemahiran tertentu atau badan kerajaan dan juga untuk barang yang dibekalkan oleh pembekal yang dilantik. Okey, yang seterusnya adalah wang sementara. Disediakan untuk kerja-kerja yang tidak dapat ditentukan jenis dan takatnya semasa penyediaan senarai kuantiti. Hendaklah mencukupi untuk membiayai kerja perkenaan apabila maklumat kerja disediakan dan arahan pelaksanaan dikeluarkan oleh arkitek. Wang ni adalah wang, kita tak tahu kerja-kerja yang bakal ada penambahan. So, kita kena ada wang sementara. Okey, seterusnya adalah wang luar jangka. Disediakan untuk kerja-kerja yang tidak dapat dijangkakan semasa penyediaan senarai kuantiti. Sekiranya peruntukan ini tidak dibelanjakan kerana tidak timbul perkara di luar jangka, amount ini merupakan penyematan kepada klien. Okey, klien kita akan keluarkan wang luar jangka. Wang luar jangka ni contohnya kita standby je lah, takut tiba-tiba cuaca masa tu tak menentu dan menyebabkan kita punya projek tu gap agak lama kan. So dari situ kalau kata memerlukan kos, kita akan menggunakan wang luar jangka. Tapi kalau kata ikut smooth je, ikut perancangan kita dan wang tu tidak digunakan, kayaknya untung bagi kita balik lah. Kita akan ambil balik duit tersebut. Okey, seterusnya. Kegunaan senarai kuantiti. Apa kegunaan senarai kuantiti ni kan? Okey, yang pertama adalah sebagai dokumen tender. Dokumen ini mengandungi senarai lengkap tentang kuantiti dan penerangan semua item buruh, bahan dan juga perkhidmatan. Bila kita nak beli tender, dia ada dokumen tender. Dalam dokumen tender tu mesti ada senarai kuantiti. Macam mana buat senarai kuantiti? Daripada lukisan dan juga spesifikasi yang kita dah beli masa kita beli tender itulah.
So nanti dalam tugasan pun kita akan buat, daripada lukisan kita akan keluarkan untuk buat senarai kuantiti. Okey, yang kedua sebagai dokumen kontrak. Dokumen ini mengandungi maklumat lengkap yang menerangkan dengan jelas tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Dokumen ini akan menjadi panduan untuk pentadbiran kontrak sepanjang pelaksanaan kontrak ataupun pelaksanaan kerja. Dalam dokumen kontrak ni ada senarai kuantiti, sebab dalam senarai kuantiti ni dia akan bagi tahu siapa yang kena buat itu, siapa yang kena buat ini, kontraktor mechanical ke, kontraktor electrical ke. So kat sini dia dah tahu tanggungjawab semua pihak dalam projek tersebut. Yang ketiga menjadi asas kepada perakuan interim. Semasa pelaksanaan kontrak, kontraktor yang akan dibayar untuk kerja-kerja yang telah siap dari semasa ke semasa. Pengiraan kuantiti kerja siap dibuat berdasarkan peratusan ke atas kuantiti dalam senarai kuantiti dan penilaiannya menggunakan kadar harga kontrak. Okey, kat sini bila kata contohlah awak dah siap bahagian clearance, semua dah siap. Kita nak masuk buat kerja je. So untuk bahagian clearance kita dah boleh claim untuk dapatkan kita punya kos ataupun kita claim baliklah daripada klien. Mengatakan kita dah siap bahagian clearance. Okey, yang keempat menjadi asas penilaian kerja perubahan. Penilaian perubahan kerja sama ada pertambahan, pengurangan atau penggantian dikira berdasarkan kadar harga kontrak ataupun kadar harga kontrak yang diselaraskan atau butiran kerja harian yang terdapat di dalam dokumen kontrak. Okey, contohnya lah kita ada penambahan kerja. Tiba-tiba dia kata longkang kat sini, betul, kena buat penambahan longkang lah katakanlah contoh. Okey, daripada senarai kuantiti ni jugalah kita akan refer pada senarai kuantiti supaya kita akan dapat letakkan kadar harga baru untuk penambahan longkang tersebut. Okey, jelas setakat ni? Okey, seterusnya. Yang kelima, membantu pengurusan kerja kontraktor. Pihak kontraktor tidak perlu mengukur kuantiti sendiri dalam masa tender. Suatu jangka masa yang amat terhad yang boleh membebankan selain menaikkan kos penyediaan tender. Berpandukan senarai kuantiti, kontraktor boleh merancang amount dan sumber-sumber yang tertentu yang diperlukan. Contohnya bila kita dah beli tender kan, kita dah ada senarai kuantiti dia tahu. So, sebagai kontraktor, kita dah tengok senarai kuantiti ataupun item-item kerja yang kita dah kena buat. Item apa yang kita kena ambil kira. So kita hanya masukkan jumlah saja ataupun kita kena masukkan kos saja. Tak perlulah awak nak buat lagi item-item apa yang perlu kita nilai kan. Just masukkan jumlah. Kat situ dah boleh menjimatkan masa kontraktor lah untuk mendapatkan harga. Okey, seterusnya. Yang keenam menjadi asas maklum balas kepada kontraktor. Kontraktor dengan mudah dapat menyemak kerja-kerja yang telah siap dan perbelanjaan yang telah dibuat untuk setiap bahagian kerja. Sebab dalam senarai kuantiti ni dia akan bermula daripada bawah, contohnya daripada foundation. Naik ke atas, last sekali sampai dekat bahagian infra. Dari situ kontraktor akan dapat semaklah kerja-kerja yang telah siap. Selain itu, klien juga dapat semak daripada senarai kuantiti ni. Okey, yang terakhir menjadi punca data kos kepada juru ukur bahan. Contohnya, maklumat yang ada pada senarai kuantiti berguna kepada juru ukur bahan untuk tujuan membuat anggaran kos projek masa depan. Yang ni pula, contohnya projek dia lebih kurang sama. So, kat sini QS dia dah tahu dapat anggaran kos projek tersebut. Sebab lebih kurang sama, so dia dah boleh anggarlah berapa anggaran kos untuk projek tersebut. Daripada harga tender ditukarkan kepada kos unit, kos per meter persegi, keluasan lantai contohnya untuk membuat anggaran projek. Baru dan analisis kos dari kos elemen boleh digunakan sebagai asas kerja-kerja perancangan kos. Sebab kos dia berdasarkan kepada kos setiap unit. Lepas tu kos per meter persegi. Setiap 1 meter persegi tu kita kira berapa. So daripada situ kita akan dapat tahu. Contohnya kalau kata projek lain lebih kurang. Tapi dia punya keluasan je lain contohnya. Kita dah boleh ambil kira. Sebab kos unit dia dah bagi. Kos per meter dia dah bagi. So kita boleh tahu dalam untuk projek tu berapa yang kita anggaran kos dia. Kadar harga kontrak pula boleh dijadikan asas untuk menghargakan kerja pada masa depan. So bila kita dah tahu lebih kurang sama je projek ni, so kita akan dapatlah menghargakan kerja pada projek lain. Okey, seterusnya. Yang saya sebut tadi kan SMM tu apa kan? Okey, untuk senarai kuantiti ataupun BQ yang disediakan oleh juru ukur bahan adalah bersandarkan kepada SMM, iaitu yang melibatkan kerja-kerja dalam bangunan. Contohnya kerja-kerja bata, kerja-kerja mengikat bata, kerja-kerja pemasangan tingkap, pintu,
kerja-kerja melepa, kerja-kerja tiling, kerja-kerja apa lagi, semua itulah. Itu melibatkan kerja-kerja yang dikatakan kerja-kerja dalam bangunan. Apa itu Malaysia Standard Method Measurements of Building Works ataupun SMM? Kita akan tengok yang ni awak nak tak nak, awak kena tahu juga. Okey, SMM adalah dokumen yang mengandungi bukti-bukti dan penerangan-penerangan mengenai cara mengambil ukuran, menulis huraian dan menyenaraikan item-item binaan. Yang kedua, SMM juga dijadikan sebagai panduan dan bahan rujukan bagi kerja-kerja penyukatan dalam binaan bangunan. Sebab kat sini, dalam SMM ataupun SMM, dia dah senaraikan dah item apa kita kena kira, ukuran apa, dalam bentuk meter square ke, meter cube ke, dalam bentuk nos ke, semua dia dah kira. Kita ikut je, follow je dia. Okey, yang ketiga, salah satu bahagian dalam prinsip-prinsip A menyebut bahawa senarai kuantiti hendaklah dihuraikan secara terperinci dan tepat mengenai kerja-kerja yang akan dijalankan. Sebab dalam senarai kuantiti mestilah lengkap. Contohnya kalau kata dia nak gunakan bata jenis apa tu pun dia cakap. Contohnya dia nak bata merah ataupun bata pasir ke, bata apa, bata tanah liat ke apa ke kan. Dia dah bagi tahu dalam tu semua. Memang kena lengkap senarai kuantiti ni. So dalam nanti dalam dia punya bahagian ataupun bahagian description dia tu lah, bahagian penerangan dia, bukti-bukti tu mesti lengkap dia bagi tahu. Kalau kata nak lepa simen apa, berapa dia punya tebal melepa tu pun dia akan bagi tahu. Sebab tu dalam senarai kuantiti ni kena lengkap. Bila nak lengkap, kita kena refer kepada SMM tu. Mana-mana bahagian kerja yang tidak boleh diukur dengan tepat hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian profesional serta diberi nilai anggaran kasar. Ini pun ada dalam SM2, Fasal A1. Contohnya ada kerja-kerja yang tak boleh diukur dengan tepat lah kan. Kita tak tahu kerja-kerja apa yang tak boleh diukur dengan tepat. Contohnya, kerja apa? Kerja yang berkaitan apa-apalah yang tak boleh diukur dengan tepat, kita boleh masukkan dalam bahagian profesional, provisional dalam SM2. Kat sini pun nanti kita boleh tengok pada Fasal A1 SMM. Okey, seterusnya. Tadi SMM kan? Ini pula CESMM. Ini pun lebih kurang macam SMM. Tapi kalau CESMM ni, kita tengok apa dia. Iaitu Malaysian Standard Method of Measurements for Civil Engineering Works. Dia menggunakan konsep method related bagi mempersembahkan kos pembinaan di tapak bina dengan lebih jelas lagi, seperti merangkumi kos penyediaan tapak bina dan kos operasi jentera, pasukan buruh dan sebagainya. Melibatkan pembinaan kerja-kerja civil engineering. Yang tadi kerja-kerja dalam bangunan kan, kerja-kerja melepa, kerja-kerja pasang lantai ke, buat lantai ke, pasang tile ke, itu adalah kerja-kerja pembinaan yang tadi itulah, yang SMM. Tapi kalau untuk yang ni pula, contohnya kerja-kerja civil iaitu kerja-kerja jalan, menurap jalan, membuat jambatan, pasang paip, longkang, apa lagi? Apa lagi yang berkaitan dengan infra, semua tu adalah termasuk dalam CESMM, iaitu Malaysian Standard Method of Measurements for Civil atau Civil Engineering Works. Okey, setakat tu je kelas kita untuk kuliah yang pertama, untuk kuliah introduction. So di sini saya nak awak faham apa itu senarai kuantiti. Senarai kuantiti mestilah sangat penting. Kalau bila kita beli tender, nak masuk suatu tender, kita kena buat senarai kuantiti. Contohnya bila kita dah beli, biasanya kontraktor ataupun klien tu, dia dah buat dah senarai kuantiti dia. Dia dah bagi tahu item apa yang nak dikira. Dia dah siap bagi tahu unit dia meter cube ke, meter square ke, nose ke. Semua tu dia dah bagi tahu. Kita cuma hanya masukkan harga dia. Sebab kita nak tahu anggaran kos keseluruhan projek tersebut. Tapi contoh macam kita ni, kita kerja dengan klien. So kita lah yang kena mulakan dulu buat BQ tu kan. So daripada tu kita akan tengok pada lukisan daripada arkitek. Daripada lukisan tu kita akan keluarkan contohnya lukisan daripada flat footing kan. Kat footing tu apa kita kena keluarkan? Kerja apa yang ada kat situ? Kerja-kerja konkrit ada. Kerja-kerja kotak bentuk ada. Kerja apa lagi ada? Kerja-kerja tertulang. Semua kita kena masukkan. So daripada situ kita akan keluar
untuk jadikan dia senarai kuantiti. So, untuk topik yang pertama ni, saya harap awak faham apa itu senarai kuantiti, apa itu pengukuran, apa itu kuantiti, apa itu SMM dan apa itu CESMM. Saya harap awak dapat bezalah. Kalau SMM ni berkaitan dengan pengukuran, kita nak buat untuk bangunan, dalam bangunan. Tapi kalau guna CESMM, adalah kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja-kerja civil engineering lah. Sebab civil engineering ni kan banyak jalan pun dia, apa lagi, perpaipan lah, bangunan, jambatan dan keseluruhannya lah. So, saya harap kelas untuk yang kuliah yang pertama ni awak faham. Kalau tak faham, tolong terus direct tanya saya dalam grup. Kita akan discuss sama-sama dalam tu. Saya tahu masa awak siang, saya tahu awak kerja. So, saya ambil inisiatif ni untuk kita belajar sama-sama. Saya rasa tak senang hati kalau saya tak sampaikan ilmu ni. Sebab saya tahu kalau kata saya bagi awak baca, belum tentu awak baca. Dan ada yang baca tapi belum tentu awak faham. So, kat sini kita akan discuss sama-sama. Tak faham, kita tanya terus dalam grup. Grup saya tu. Tak faham terus tanya. Jangan malu-malu dan jangan segan-segan. Saya harap awak hargailah saya punya inisiatif untuk mengajar awak ni. Sebab saya tak puas hatilah bagi nota. Lepas tu buat kuis saja. Saya rasa awak takkan dapat pun apa isi yang patut awak belajar. Sebab benda ni penting, sangat penting. Contoh nanti bila awak awak pergi OJT lah, tak payah masuk kerja lagi. Awak pergi OJT, dia akan bagi awak satu projek. Dia saja nak test. Okey, awak ambil lukisan ni, tolong buat BQ. Saya nak tengok dapat berapa. Sebab saya pernah kena masa saya buat praktikal dulu. So, saya harap awak ataupun kita belajarlah sama-sama. Kalau kata saya ada salah, awak boleh tegur saya. Yang mana yang tak faham, direct terus tanya saya. Jangan malu-malu dan jangan segan. Kalau kata segan nak tanya dalam grup tu, personal WhatsApp saya pun tak apa. Okay, bye. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Nanti kita continue pada kuliah yang kedua, iaitu berkaitan dengan Construction and Building Law. Yang ni lagi awak akan pening lah. Tapi jangan risau, saya dah bagi benda tu menarik supaya awak akan dengar sampai habis. Jangan lupa tengok video ni sampai habis. Habis video ni, saya akan buat pop quiz dalam Google Form. Jangan lupa, siapa yang tak jawab, maknanya dia tak tengok video ni sampai habis. Okay, bye. Assalamualaikum.